Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Hasna dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, hari ini Cikgu Hasna akan mengajar subjek Bahasa Melayu penulisan, cara untuk membina 5 ayat. Okey, murid-murid, di sini Cikgu Hasna akan terangkan syarat-syarat yang murid perlu ketahui untuk membina 5 ayat. Okey, syarat yang pertama ialah baca arahan soalan. Okey, murid-murid perlu baca arahan terlebih dahulu dan fahamkan arahan. Kemudian, bulatkan gambar, tulis nombor 1 hingga 5. Bulatkan gambar yang mengandungi aktiviti, kemudian tulis nombor 1 hingga 5. Nanti Cikgu Hasna akan terangkan lebih lanjut lagi. Okey, yang ketiga, idea hendaklah berdasarkan gambar yang diberi. Yang keempat, beri watak atau pelaku. Murid-murid boleh guna nama orang dan kata bilangan. Contohnya, seorang wanita ataupun beberapa orang murid. Untuk beri watak atau pelaku, murid-murid boleh meletakkan nama. Yang kelima, nyatakan aktiviti. Aktiviti ini ialah kata kerja seperti membaca, mengemas, berlari dan lain-lain lagi. Okey, kata kerja biasanya mengandungi imbuhan. Kata kerja yang mengandungi imbuhan. Yang keenam, murid-murid dikehendaki melihat gambar yang di hadapan dahulu, iaitu gambar yang berhampiran dengan mata murid. Yang ketujuh, murid-murid hendaklah membina satu ayat sahaja. Satu ayat tu bermaksud selepas selesai buat ayat tu, murid-murid titik, noktah. Okey, jangan sambung dengan ayat seterusnya kerana itu akan menjadi ayat yang kedua. Okey, yang ke-8, ayat murid-murid hendaklah gramatis. Gramatis di sini bermaksud ayat murid-murid itu hendaklah betul daripada segi tata bahasa. Yang ke-9, jangan tulis lebih daripada 5 ayat kerana arahan soalan mengkehendaki murid-murid membina 5 ayat sahaja. Dan yang terakhir, apabila membina ayat, tidak perlu menggunakan penanda wacana. Baiklah murid-murid, mari kita melihat soalan yang diberi. Apabila mendapat soalan, murid-murid hendaklah membaca arahan terlebih dahulu. Mari kita membaca arahan bersama-sama. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di dalam majlis perkahwinan sebuah keluarga. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam majlis perkahwinan tersebut. Tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Okey, di sini soalan hendak murid-murid menulis 5 ayat. Ayat itu hendaklah mengandungi aktiviti dalam majlis perkahwinan. Murid-murid juga dikehendaki menulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Itu adalah kehendak soalan. Seterusnya, murid-murid dikehendaki membulatkan gambar yang mengandungi aktiviti, kemudian tulis nombor 1 hingga 5. Okey, nak buat macam mana ya? Okey, mari Cikgu Hasnah tunjukkan. Okey, perhatikan gambar. Tengok gambar yang mana yang berhampiran dengan mata kamu. Okey, di sini Cikgu Hasnah nampak gambar yang pertama. Cikgu Hasnah akan bulatkan. Okey, kemudian aktiviti orang itu ialah mengambil makanan. Gambar yang kedua, 2 orang perempuan, mereka sedang buat apa?
Cikgu Hasna letakkan menyambut tetamu. Gambar yang ketiga. Okey, di sini ada 2 orang juru gambar. Tengah buat apa? Cikgu Hasna letak aktiviti merakam gambar. Aktiviti yang keempat pula. Okey, seorang pemuda. Cikgu Hasna letak aktivitinya bersilat. Dan yang terakhir, pasangan pengantin. Cikgu Hasna buat aktivitinya bersanding. Okey, di sini Cikgu Hasna bulatkan 5 aktiviti yang terkandung di dalam gambar tersebut. Selepas murid-murid membulatkan gambar yang mengandungi aktiviti tadi, okey, murid-murid boleh menggunakan kotak ini sebagai panduan untuk membina ayat. Okey, di dalam kotak ini cikgu telah meletakkan formula FACS. F-A-K-S. Okey, apa itu FACS? Okey, F adalah frasa nama. Frasa nama ini terdiri, unsur utamanya ialah kata nama. Okey, murid-murid boleh meletak watak pada gambar yang diberi tadi. Contohnya, meletakkan nama orang seperti Ahmad ataupun Cikgu Zubaidah ataupun kata nama yang lebih am. Okey, pemuda itu, murid-murid tersebut, pakcik, makcik. Okey, itu contoh untuk frasa nama. Okey, untuk A pula, A ialah aktiviti. Aktiviti ni maksudnya orang di dalam gambar itu tengah buat apa? Okey, Cikgu Hasna kata letakkan kata kerja. Contohnya seperti berlari, memasak, membasuh. Okey, itu untuk aktiviti. Bagi K pula, K ialah kata hubung. Okey, dan S ialah seterusnya perluasan ayat. Okey, untuk kata hubung di sini, Cikgu Hasna telah berikan contoh iaitu M manakala, A agar, S supaya atau sambil, U untuk, K kerana, Y yang, A atau. Dan Cikgu Hasna telah mudahkan untuk murid-murid ingat dengan menyingkatkannya sebagai masuk ya. Okey, kotak ini murid-murid boleh gunakan sebagai panduan untuk membina ayat dengan lebih mudah. Baiklah murid-murid, macam mana kita ingin membina ayat yang pertama? Okey, ini gambar yang pertama tadi, iaitu aktivitinya ialah mengambil makanan. Bagaimana kita ingin menggunakan kotak tadi? Okey, ini ada contohnya. Okey, untuk frasa nama, cikgu letak nama watak lelaki ini ialah Encik Razak. Okey, tapi nama-nama lain kalau murid nak letak pun boleh sahaja. Okey, kemudian aktivitinya tadi kita dah letak mengambil makanan. Okey, wataknya ialah Encik Razak. Ni Encik Razak buat apa? Mengambil makanan. Kata hubung yang Cikgu Hasna gunakan di sini ialah yang. Okey, seterusnya untuk perluasan ayat, yang telah dihidangkan dalam majlis perkahwinan itu. Okey, ini contoh ayat cikgu. Sekiranya murid ingin membina ayat yang lain tapi berkaitan dengan gambar dan tata bahasanya betul, cikgu akan terima. Okey, contoh ayat yang lain murid-murid boleh buat juga. Encik Fahimi mencedok makanan untuk makan bersama tetamu-tetamu yang lain. Okey, sekiranya murid ada idea yang lain dan cikgu masih boleh terima, tidak menjadi kesalahan. Seterusnya, gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua, gambar yang ini yang kita bulatkan tadi. Okey, aktivitinya menyambut tetamu. Okey, untuk frasa nama, Cikgu Hasna letak Puan Haslina. Okey, Puan Haslina buat apa? Menyambut tetamu. Kata hubung yang cikgu guna
kerana. Seterusnya perluasan ayat. Kerana Puan Devi baru tiba ke majlis perkahwinan tersebut. Okey, kalau contoh lain, kalau murid nak tukar frasa nama, boleh saja. Okey, murid boleh buat contoh seperti ini. Seorang wanita untuk frasa nama, aktiviti buat apa? Berbual mesra. Kata hubung untuk meraihkan tetamunya yang baru tiba. Bagi gambar yang ketiga pula, okey, kalau murid perhatikan di dalam gambar itu, terdapat aktiviti merakam gambar. Tetapi ada dua orang pemuda di situ yang melakukan aktiviti yang sama, iaitu merakam gambar. Oleh itu, kita boleh buat ayat seperti ini. Okey, untuk frasa nama, cikgu letak dua orang juru gambar. Okey, dua orang juru gambar buat apa? Dua orang juru gambar merakam gambar. Kata hubung yang cikgu guna untuk seterusnya perluasan ayat untuk dijadikan kenangan dalam majlis perkahwinan itu. Ini untuk ayat yang ketiga. Contoh ayat yang keempat pula, berdasarkan gambar yang telah kita bulatkan ini, aktivitinya bersilat. Bagi frasa nama, cikgu letak seorang pemuda buat apa? Iaitu aktivitinya bersilat. Kata hubung yang dipilih untuk seterusnya perluasan ayat untuk mempersembahkan seni silat kepada pasangan pengantin. Contoh ayat yang terakhir bagi gambar yang kelima, iaitu bersanding. Frasa nama, kalau kamu lihat dalam bulatan itu, frasa nama yang sesuai ialah sepasang pengantin. Aktiviti buat apa? Bersanding. Kata hubung yang cikgu gunakan sambil. Seterusnya perluasan ayat sambil melihat persembahan seni silat yang dipersembahkan. Baiklah murid-murid, setelah murid-murid membina ayat menggunakan kotak sebagai panduan tadi, murid-murid harus menulis semula ayat yang lengkap dalam bentuk seperti dalam gambar rajah ini. Okey, mari kita baca 5 ayat yang telah kita bina tadi. Ayat yang pertama, Encik Razak mengambil makanan yang telah dihidangkan dalam majlis perkahwinan itu. Ayat yang kedua, Puan Haslina menyambut tetamu kerana Puan Devi baru tiba ke majlis perkahwinan tersebut. Ayat yang ketiga, dua orang juru gambar merakam gambar untuk dijadikan kenangan dalam majlis itu. Ayat yang keempat, seorang pemuda bersilat untuk mempersembahkan seni silat kepada pasangan pengantin itu. Ayat yang terakhir iaitu ayat yang kelima, sepasang pengantin duduk bersanding sambil melihat persembahan seni silat yang dipersembahkan. Apabila murid-murid perhatikan kelima-lima ayat yang telah kita buat tadi, okey, murid perhatikan ya. Okey, ayat ini mengandungi frasa nama. Okey. Kemudian aktiviti. Kata hubung, dan yang selebihnya ialah seterusnya ialah perluasan ayat. Okey, cikgu highlightkan, saya ingat dah ni. Okey, telah dihidangkan dalam majlis perkahwinan itu. Kalau murid perhatikan, kelima-lima ayat kita mengandungi frasa nama, aktiviti, kata hubung dan seterusnya perluasan ayat. Okey, mudahkan membina 5 ayat menggunakan formula yang cikgu beri tadi.
facts dan juga masuk ya. Okey, cikgu berharap murid-murid dapat mengingati formula ini dalam membina 5 ayat yang lengkap berdasarkan gambar yang diberi. Bagi tugasan bahasa Melayu pada hari ini, mudah sahaja ya murid-murid. Okey, yang pertama, murid-murid dikehendaki tampal gambar yang diberi di dalam buku tulis penulisan. Gambar yang mana ya? Okey, gambar yang mengandungi soalan tadi. Okey, yang kedua, murid-murid dikehendaki salin atau tampal gambar kotak panduan bina ayat yang diberi. Okey, gambar kotak yang mana? Gambar kotak yang mengandungi formula facts dan masuk ya. Okey, kotak yang itu ya murid-murid. Yang ketiga, murid-murid dikehendaki salin semula 5 ayat lengkap tadi. Okey, itu sahaja tugasan bahasa Melayu pada hari ini. Cikgu berharap semua murid dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dan cikgu juga berharap panduan ini dapat memudahkan murid-murid membina ayat. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.